Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Alright, kita bertemu lagi dalam segmen Ilmu Wang Dunia Akhirat bersama dengan Abang Abu. Daripada 9 pagi hingga 10 pagi, insyaAllah setiap hari di Abang Abu Mekanik Wang. Alright, jadi hari ini hari yang ke-10 dalam bulan September. Kita telah pun melangkah ke 10 hari. Dan apa kata kita mulakan dengan seperti biasa kita beristighfar. Mudah-mudahan kita beristighfar. Kita beristighfar dulu. Cara beristighfar Abu yang saya selalu buat adalah dengan berkongsi. Kita nak berkongsi dengan member-member kita, dengan kawan-kawan kita. Kita cakap Astaghfirullahalazim. Satu dah masuk. Astaghfirullahalazim. 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 Alright, astaghfirullahalazim. 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 Alright, astaghfirullahalazim. Kita sambil kita apa kata orang tu menonton, kita pun berkongsi dengan member-member dengan tekan share. Butang share tu kita tekan, dan bila kita tekan bukan butang share tu kita bagilah kan. Kita beristighfar, kerana istighfar ni satu yang sangat luar biasa. Dan kita ada Ifa Amir. Alright, terima kasih Ifa. Alright, kerana datang pada pagi ini Dan Ifa kita bagi dia tepukan kerana hari ni dia kerja, Semalam dia tak boleh tepuk. Saya pun tak tahu kenapa hari ni dapat tepuk. Terima kasih kepada Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang handsome. Assalamualaikum yang kacak dan comel. Dan ini kepada brother kita yang dia cakap kacak dan comel. Alhamdulillah. Alright. Hari ini di Kuala Lumpur seperti biasa. Hari ini keadaan yang begitu cerah. Alhamdulillah. Tak panas, dia cerah, dia sejuk, dia tenang. Saya daripada dekat office Abang Abu ni, bila saya tengok di luar tu kita ada danau. Danau ni dia mempunyai air, dan bila kita tengok air tu dia tenang sangat. Jadi best sangat bila kita tengok benda-benda macam tu. Dia memberikan diri kita untuk rasa tenang juga. Apa pun berlaku kat sana dia tenang je. Jadi kita perlu mendidik diri kita supaya tenang walaupun apa perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Teruskan ketenangan, kerana satu yang paling istimewa yang Allah bagi pada seseorang hamba-Nya adalah ketenangan. Apa pun berlaku, kalau orang tu boleh tenang, maka itulah satu kejayaan yang luar biasa. Itulah yang Abang Abu juga nak bagi pada anda yang ada pada hari ini bersama dengan Abang Abu, untuk kita sentiasa ceria dan sentiasa tenang, sentiasa berfikiran untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Salam buat AA dan semua ABC. Itu dia Kak Rosmawati juga ada dekat sini. Kita ada Syafiq, kita ada Ifa, dan siapa lagi adik-beradik tolong share dekat kita punya grup, sebab saya tak sempat share dekat grup-grup lain. Kita cuba share supaya adik-beradik dapatlah bersama dengan Abang Abu setiap hari untuk berkongsi. Dia juga bagi semangat untuk saya tau. Bila saya dapat buat benda ni, bukan saya bagi semangat pada orang, tapi sebenarnya saya dapat semangat daripada komen-komen, daripada perkongsian, daripada benda-benda yang kita bincangkan. Semua ni sebenarnya memberikan saya juga satu motivasi untuk meneruskan. Dan terima kasih kepada anda yang sudah pun berada di sini. Dan apa kata yang berada ni,
Kita ada lebih kurang 8,000 sekejap nampak tu 8,000, dan saya sangat suka kerana sekarang dah 330. Wah, cepat. Love tu kena cepat. Dan kita juga ada Dira Azman yang dia cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dia tepukan kerana datang awal pada hari ini, dan terus share dan tekan love, biar love tu banyak sangat menunjukkan kita memberikan kasih sayang kepada ramai orang di luar sana. Alright, hari ini hari yang ke-10 dalam bulan September. Saya ada memang telah plan banyak benda dan sedang berlaku dalam kehidupan saya ni. Alhamdulillah, banyak benda yang telah pun disusun atur. Saya ada beberapa benda yang saya perlu selesaikan pada hari ini sebelum ada perjumpaan di pukul 5 nanti. Saya ada perjumpaan di mana tempat tu saya pun tak tahu. Itulah keadaan pada hari ini, dan esok juga hari Jumaat kita ada perjumpaan, dan Jumaat hari yang sangat mulia untuk kita semua. Alright. Jadi apa awak sarapan pada hari ini? Saya makan roti telur, bawang dan ada cili. Saya tak berpuasa pada hari ini sebab ada perjumpaan yang saya terpaksa ada persiapan yang dilakukan oleh beberapa syarikat lah sebenarnya. Alright, so ada apa-apa soal apa aku cerita ni saya teruja lah dengan apa yang sedang berlaku sebab banyak benda yang perlu diberikan perhatian. Okey, apa-apa pun, apa sarapan awak, bolehlah cerita sarapan. Makan apa? Makan oat dan pau. Makan oat dan pau. Ifa makan oat dan pau. Ifa ni dia macam oat ni biasanya makanan orang-orang budak-budak dan juga orang-orang yang sudah pun lanjut usia kan. Biasanya lah saya tengok macam tu. Tapi bila daripada awal ni dah diisikan dengan oat dan oat ni, bagus untuk kesihatan insya-Allah. Teruskanlah Ifa Amir daripada Melaka. Saya macam agak ni regular ni saya boleh agak daripada mana ni? Syafiq ni daripada Penang, dia duduk Kedah dekat Penang. Ifa ni dekat Melaka. Rosmawati mesti dekat KL. Dira ni orang Johor. InsyaAllah. Right, so nampak tak saya boleh Duriati ni dia orang Singapura. Saya nampak ni Duriati orang Singapura. Saya boleh cam lah siapa semua ni. Kan bagus tak abang Abu ni? Kita boleh tahulah awak ni daripada mana. Saya nak buka yang handphone ni supaya saya boleh nampak yang lain. Alright, kita ada siapa lagi? Azim Noh. Yang mana dia cakap? Bila cakap mana apa kau dapat? Engkau akan dapat tepukan. Kau akan tepukan. yang manis macam Milo. Milo manis ke? Milo manis Aku ni entahlah, aku lama tak minum Milo. Tapi kau cakap Milo manis Okey. Right, terima kasih yang terus tekan love banyak-banyak. Thank you very much. Teruskan love supaya kita dapat 1,700 lebih. Hari ni aku macam terperanjat lah dapat 700 lebih awal-awal. Jadi kita dah tamat satu KPI. KPI bambu satu adalah dapat love 1,000 lebih. Dan terima kasihlah yang sudi menekan love tu. Sambil tekan tu jangan lupa, sebab setiap kali tekan awak dapat kebaikan. Kenapa? Setiap kali tekan bagilah alhamdulillah macam tu kan. Bila kita tekan ada benda yang kita sebut, itu lagi power kan. Jadi kita sambil kita buat dapat 3 benda. Satu, kita menggembirakan seseorang, kita juga dapat pahala, dan kita exercise jari. Dia macam tu. Alright, terima kasih. Lain macam manis macam Milo ni dia macam Milo lah. Dia cakap manis macam Milo. Terima kasihlah yang cakap manis macam Milo. Dan anda semua sarapan apa hari ni? Saya nak juga tahu apa sarapan yang awak have for today. Hari ni Abang Abu ada something yang best yang saya nak kongsikan hari yang ke-10. Kalau kita tengok daripada setiap hari, Abang Abu dia bagi benda-benda untuk anda amalkan, anda buatkan, dan saya pasti bila awak buat benda yang Abang Abu syorkan ataupun kongsikan, awak pasti akan melihat sesuatu yang berbeza, sesuatu yang berlainan dalam masa proses tu. Right? Okey, kita ada Hamdan Razali. Ni seorang sahabat saya daripada Singapura juga. Hamdan Razali seorang yang sangat straightforward lah. Dia ni macam no nonsense lah. Siap no nonsense lah.
Engkau nak apa belajar dengan aku, no nonsense. Dia macam cara macam tu. Kalau kau bodoh, bodoh lah. Kalau pandai, pandai lah. Kalau kau bingai, bingai lah. Dia macam tu. Dia tak ada, awak ni kan sebenarnya bukanlah bodoh, tapi awak ni dia tak macam tu. Dia kau memang bodoh. Kau bodoh. Jadi pandai. Itu cara Hamdan yang kadang-kadang saya teruja juga orang yang like have that kind of like capacity to bring it in your training and all those stuff. Ni seorang coach di Singapura dengan Muslim Coach Association Singapore. Alright, Hamdan, thank you very much for being here in today's morning session. Saya sedang buat satu kajian. Engkau orang makan apa? Sarapan ni makan apa? Cuba komen kat situ sarapan apa awak makan. Macam seorang je komen tadi. Siapa? Kita ada Ifa je yang komen, dia cakap dia makan oat dengan pau. Yang lain-lain ni apa? Alright, kita juga welcome Fatimah Long daripada mana saya tak tahu. Fatimah Long, bolehlah komen awak daripada mana. Dan Aminah Bakri juga ada di sini. Siapa tu Aminah Bakri daripada mana? Tolong komen dekat situ. Kita ada Buhari Hussein juga ada. Like dia jenguk lah siapa kan benda ala ni. Sebab bila kita share, kadang-kadang member dapat, dia pun datang tengok siapa, apa benda yang ni. So hari ni topik yang menarik, topik yang sangat dia bersambung juga dengan semalam. Dia tak bersambung lah, tapi dia ada impact dia. Kalau semalam tu dah ada, hari ini akan menjadikan semalam punya lagi impactful. Kita boleh capai banyak benda dalam kehidupan kita, of course dengan izin Allah. Alright, kita juga ada Juz One Cycle. Juz One Cycle juga ada kat sini. Kita ada lebih kurang 10,000 penonton yang sedang melihat. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. Alright, kita naikkan sikit energi. Dan hari ini kita ada sesuatu yang istimewa sebab Abang pun dah janji semalam, saya cakap saya nak bagi hadiah. Alright, di akhir rancangan nanti kita ada hadiah bagi yang dapat menjawab soalan-soalan yang mungkin akan kita kemukakan. Kita tetap apa bentuk yang akan saya throw kat sana supaya awak dapat jawab dan menggondol hadiah yang luar biasa. Alright, Hamdan dia cakap apa? Roti sapu butter dan Marmite banyak-banyak. Dia makan roti sapu butter, lepas tu Marmite banyak-banyak dia makan. Alright, terima kasihlah Hamdan. Alright, bagus. Saya makan roti prata, roti telur, tapi roti telur letak bawang, letak lada. Lepas tu dengan cicah dengan sambal dia, lepas tu minum teh, insya-Allah. Assalamualaikum. Saya makan Milo sama roti. Saya seorang Terengganu lah. Oh, okey. Alright, orang Terengganu, terima kasih orang Terengganu, Kak Fatimah Long. Assalamualaikum. Saya makan roti saya makan Milo sama roti. Dia makan Milo dengan roti. Maksudnya roti tu dia cecah dan dia makan. Okey. Alright, mungkin saya juga nak tanya pada hari ini, apakah satu peristiwa yang awak rasa sangat seronok semalam berlaku dalam hidup awak? Ada benda yang awak rasa seronok sangat semalam? Mungkin boleh berkongsi dengan Abang Bu. Alright. Kita terus tengok Syafiq dia menu hari ini telur setengah masak dengan madu. Fuyo, ini semalam punya aku punya resepi ni. Ini Abang Abu punya resepi dah buat dia telur tengah masak dengan madu, babe. Dia tak pakai yang apa-apa tu semua, madu dengan telur tengah masak tu zok macam tu. Allahu akbar. Memang luar biasalah Syafiq ni. Sebab tu Syafiq bertambah manis dan bertambah handsome Syafiq. Kita ada Yusridin, okey, juga datang. Terima kasih, selamat datang ke program Ilmu Wang Dunia Akhirat yang kita akan bersama lebih kurang 1 jam 9 pagi hingga 10 pagi membincangkan hal-hal dunia, hal-hal kewangan, hal-hal yang yang mungkin ada kurang faham ataupun mungkin ada penjelasan yang awak nak dapatkan, ataupun mungkin nak berkongsi saja pengalaman anda semua. Semua dipersilakan di sini. Dan hari ini topik kita adalah topik yang menarik. Topiknya adalah bila kita jelas, right? Semalam kita mesti jelas dengan apa yang kita nak supaya kita boleh mencapai dengannya. Tapi bila kita masa jelas tu akan berlaku banyak benda-benda. Macam mana kita nak mengharungi benda ni? Sebab makin jelas, makin akan kita mendapat benda-benda ni. Apa benda-benda tu? Kita akan kongsi sebentar lagi. Tapi sebelum saya nak pergi, apa kata kita kongsi dan share juga lagi. Share kepada kenalan, share kepada member-member. Sebab itulah satu kebaikan yang kita boleh buat. Kalau kita nak dapat pahala ni, kita share je. Sebab share ni, satu, awak menolong saya. So bila kita tolong je dapat pahala dah. Itu belum lagi kalau maksudnya bukan kalau lah, sekiranya orang yang dapat awak punya sharing dan dia dapat sesuatu dan dia amalkan pula dan dia buat kebaikan
maka kita dapat berganda pula pahala. Sebab tu kita perlu share, kongsi, dan ini juga akan menaikkan apa kata orang tu, abang Abu punya semangat. Sebab saya pun nak macam terus menyampaikan ilmu ni pada lebih ramai orang di luar sana yang saya rasa banyak memerlukan benda-benda macam ni. Sebab saya, walaupun benda ni percuma, benda ni tak dibayar, tapi apa yang abang Abu kongsikan adalah benda-benda yang saya rasa mudah sangat dipraktikan, mudah sangat diaplikasikan, mudah sangat digunakan oleh individu-individu ataupun sesiapa saja yang ingin melihat satu perubahan dalam kehidupan kita. Dan dengan melihat atau mendengar kita setiap hari kita buat ni kan, setiap hari kita akan mula dapat merasakan kelainan. Sebab setiap hari kita mendengar sesuatu yang positif, dengan yang baik, dengan kita mendengar satu suntikan semangat untuk kita terus dapat kata orang tu menjadikan semangat tu sebagai satu benda yang memang ada dalam diri kita. Sebab nak mendapat semangat ni adalah satu benda yang perlu kita usaha, dan itulah yang abang Abu cuba kasih dalam sesi ilmu wang dunia akhirat setiap hari bersama dengan anda. Kita ada juga Kak Gaya Ahmad dari Abang Nazli pun ada kat sini. Abang Nazli, kita ada Siti Suryasu. Daripada mana Siti? Dan boleh komen apa awak makan lunch pula, breakfast pada hari ni. Abang Nazli saya tahu mesti dia makan roti prata ataupun kari pap. Kita ada Kak Gaya Ahmad daripada Singapura. Apa Kak Gaya Ahmad makan pada hari ni? Kita ada Kamsa Juliana juga ada kat sini. Mungkin apa awak makan hari ni boleh komen dekat situ. Kita juga ada Kak Rosmati, kerja sama teamwork, menggembirakan akak semalam. Alright, okay, dapat merasakan kegembiraan kerana teamwork, dia cakap. Alright, Hairul Hazahar is watching with you. Hairul Hazahar, apa khabar, apa yang awak makan pada hari ini? Alright, dan Nazli, Abang Nazli cakap Assalamualaikum AA dan AB, Abang Abu dan juga adik-beradik. AB tu adik-beradik, adik-beradik Abang Abu. Sebenarnya siapa adik-beradik? Adik-beradik adalah orang-orang yang sudah pun bersama dengan Abang Abu dalam pelbagai seminar, pelbagai workshop, pelbagai pertemuan, dan mereka terus dapat dalam satu community Abang Abu, adik-beradik Abang Abu Network. Itu adik-beradik, Abang stands for adik-beradik Abang Abu Network Group. Alright. Ilmu kongsi pahala berterusan. InsyaAllah doakan saya dapat terus menggunakan masa dan usia yang saya ada ni untuk banyak memberi. Saya nak setiap ruang masa ni digunakan untuk benda-benda yang berfaedah. Itu adalah setiap hari punya doa saya. Ya Allah, Engkau berikan aku masa untuk aku terus menjadikan masa ni masa yang berfaedah, masa yang memberi manfaat pada aku dan orang lain. Mudah-mudahan masa ni akan menjadi saksi, menjadi saksi yang sebenar dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Masa ni dia tahu kita ni kat mana, apa kita buat dan sebagainya. Jadi dia akan jadi saksi untuk segala kebaikan yang kita lakukan. Jadi jangan takut kalau kita melakukan kebaikan dan kita dihina, dicerca dan dibuat apa-apa saja. Jangan risau kerana apa yang kita lakukan itu masa melihat, masa akan menjadi saksi apa yang kita lakukan di akhirat. Itu sebenarnya perlu menjadi satu keyakinan dalam diri kita untuk meneruskan perjuangan kita walau apapun mendatang berhadapan dengan kita, insyaAllah. Alright, kita ada Wan Alwi, dia cakap semangat dalaman sangat perlu, boleh benarkan diri. Ini bahasa cikgu kan. Bahasa cikgu ni dia memang tinggi sikit. Hari ini berharapan apa yang berharapan Bang Wandi? Bersarapan dengan roti sandwich hipster. Dahsyat, hipster, hipster. K Hanif, apa khabar K Hanif? Apa yang awak makan hari ni? Kita punya topik sebelum 9.30 ni dia lebih sembang santai, 9.30, dan saya juga open pada soalan. Kalau anda ada soalan yang awak nak tanya mengenai kewangan, bisnes ataupun mungkin kehidupan kita, kehidupan kita memerlukan motivasi, dan kalau anda ada soalan-soalan yang nak tanya, dipersilakan tanya saya. Thank you AA sebab selalu kongsi ilmu untuk kebaikan umat terbaik, insyaAllah. Doakan mudah-mudahan Allah akan terus mengikhlaskan hati saya untuk terus memberi. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ni pastinya Allah akan gantikan dengan kebaikan. Kalau tak dapat kat dunia, pastinya di akhirat kita akan ada banyak simpanan. Simpanan, kita simpan untuk kita dapat balik di akhirat. Itu yang bestnya bila kita dapat membantu setiap orang, sesiapa saja yang datang minta bantuan. Jangan sekalipun rasa macam kedekut dengan untuk membantu ataupun kedekut untuk memberi pandangan apa sajalah dalam bentuk membantu, sebab memberi adalah satu kuasa yang sangat luar biasa. Okey, apa kata kita juga hari ini kita nak tanya, ada tak soalan-soalan yang mungkin awak nak jawapan daripada Abang Abu?
Mungkin apa saja, tak kisahlah apa soalan yang awak rasa awak aku nak tahu pasal benda ni, aku nak tanya Abang Abu. Like, kalau ada pemikiran macam tu, dipersilakan, saya bagi ruang untuk anda bertanya soalan dan berjawab, dan selepas tu barulah kita akan masuk ke bab hari ini. Kalau semalam clarity to leads power, more clarity, more power. Semalam clarity leads to power, more clarity, more power. Itu yang kita nak bincangkan, dan dalam tu apa sebenarnya akan berlaku dan macam mana kita boleh jadi lebih power. Itu yang kita nak bincangkan, supaya apa yang kita lakukan ni akan menjadikan kita orang yang mendapat kedua-duanya. Kita dapat dunia, kita dapat akhirat. Kita dapat dunia ketenangan, kita dapat akhirat ketenangan yang luar biasa. Kita mungkin dapat sedikit kat dunia, insya-Allah benda tu kita akan berganda di akhirat. Jadi kita nak samakan. Kita nak, kalau boleh, bila kita buat satu kita dapat dua. Kita buat satu tapi kita dapat dua bahagian. Itu yang dinamakan dunia, ilmu wang dunia akhirat. Kita buat kat dunia, kat akhirat pun dapat. Macam mana tu? Macam mana? Kita dapat dunia, kita dapat pun akhirat. Wow, dahsyat gila benda-benda macam ni. Jadi inilah kita nak berkongsi dengan anda semua. Alright, kita ada siapa kat sini? Alright, Gaya Ahmad dia cakap, moga Allah beri AA keselamatan dan kesihatan. Terima kasih. Saya sangat perlukan doa-doa anda ni semua dalam perjalanan hidup saya sendiri. Saya perlukan doa-doa anda ni. Banyak benda yang saya capai ni bukanlah sebab kehebatan saya, sebaliknya mungkin antaranya adalah kerana doa-doa orang-orang yang baik-baik. Doa-doa like orang yang mendoakan saya sendiri ni. So best sekali. Alright, soalan, bila bisnes sedang mahu pecut, tiba-tiba ada staff, kejap muncul, kejap hilang sebab masalah peribadi atau keluarga. Bila dia ada masalah, dia hilang. Bila masalah okey, tiba-tiba muncul tanpa rasa bersalah. Counselling telah dibuat tapi masih tak berubah sikap. Nak buat apa lagi Abang Abu? So kita pecatkan dia. Alright. So kadang-kadang manusia ni akan belajar bila dia tersentak. Kalau kita tak sentapkan dia tak belajar. Sebab tu kalau tengok ada pakar motivasi, ada guru-guru yang dia kasih dia sentap. Biar dia sentap, dia belajar. Memang dia tak akan suka kita. So what? Yang kita nak, biarlah dia belajar something. Dia macam tu. Jadi kadang-kadang, kalau kita dah buat sekali, kita dah bagi dia warning, kita dah buat yang terbaik untuk kebaikan dia, tapi masih tak mau juga, dan dia mengakibatkan benda ni boleh menular kepada orang lain dan sebagainya. Jadi yang kita bagi dia last warning, kalau buat benda lain lagi, minta maaf, kita terpaksa keluarkan awak. So you have to be strict dalam benda-benda macam ni. Kalau tak boleh, awak kena bagi tahu human resource awak ataupun siapa yang jaga human resource untuk dia melakukan aktiviti ni atas arahan management. Itu yang kena buat. Kalau tak boleh. Alright? Okay, apa bisnes pertama AA? Bisnes pertama saya kalau ikut sendiri. Kalau ikut mak ayah, kita dah ada bisnes kedai makan, kedai runcit, semua dah start. Tapi kalau saya sendiri, saya memang start dengan kedai runcit. Maksudnya kedai runcit bapak saya kena run. Lepas tu kita jadikan dia supermarket, lepas tu kedai makan. So yang pertama saya masih ingat lagi, yang pertama adalah kedai runcit. Kedai runcit adalah apa yang saya mulakan. Itu untuk Syafiq. Dia nak tahu sangat apa yang kau start sangat. Itu permulaan yang pertama lah. Lepas tu macam-macam bisnes saya start yang rugi banyak. Saya terpaksa tutup kerana kita tak buat study, kita tak ada ilmu yang banyak. Jadi kita mula buat tapi tak jadi, kita tutup. Tapi sebab saya ada satu kecekalan diri yang saya cakap no, I want to do. Saya nak buat. Walau apa pun saya nak buat. Saya nak capai satu impian saya, satu benda like. Dalam perjalanan itulah yang sebenarnya kita menemui diri kita, menemui apa tujuan hidup kita dan segala-galanya. Dan bila dia menjadi lebih jelas, kita akan terus tumpukan pada apa yang kita nak. Dan inilah yang sebenarnya yang kita nak bincangkan kejap lagi. Apa akan berlaku bila kita betul-betul fokus dalam benda yang kita nak? Apa yang akan berlaku? Itu kita akan bincang sebentar lagi. Alright? So itu bisnes pertama AA. Dan ilmu yang kongsi sangat memotivasikan kami semua. Terima kasih Abang Nazli. Terus kongsikan kepada member-member, terus sampaikan kepada member-member. Hari ini kita ada 26,000 peserta yang sedang menonton. Kau jangan main-main. Abang Abu punya tak ada ratus-ratus, tak ada puluh-puluh. Dia main ribu-ribu punya. Alright, 27,000 yang akan dapat manfaat daripada benda yang kita kongsikan pada hari ini, insya-Allah, dengan cara viral. Dan Allah akan sampaikan ilmu yang saya sampaikan ni kepada orang-orang yang akan direzekikan untuk mendapat ilmu ini ataupun perkongsian ni, insya-Allah. Alright. Ada lagi soalan ke? So apa bisnes pertama? Abang Abu dah jawab. Dan Abang Abu banyak bisnes yang saya buat. Macam-macam bisnes saya buat.
Alright, daripada bisnes jual dekat tepi jalan sampailah bisnes ada kilang. Alright, banyak benda yang saya ceburkan diri, saya cuba, dan saya juga buat benda-benda profesional macam jual insurans lah, jadi remiser lah, jadi property agent lah, saya jadi buat MLM lah. Banyak benda tu juga saya buat, dan semua ni akhirnya dia bawa saya untuk jadi seseorang yang memberi manfaat. Sebab saya sentiasa nak tahu macam mana aku boleh memberi manfaat. Sebab selepas jemaah ayah saya meninggal, satu benda yang saya nak sangat adalah bagi diorang something, kan, bagi diorang something yang boleh berterusan. Jadi itulah yang bila saya buat training, saya buat like motivasi, kelas-kelas, workshops dan sebagainya, dia memberikan saya satu rasa gembira, satu rasa macam puas hati. Dan bila saya cakap, ya Allah, kalaulah ada pahala daripada apa yang aku lakukan, aku nak hadiahkan pada mak dan bapa aku. So dia memberikan saya satu kepuasan dalam apa yang saya lakukan ni. Itu yang menjadikan saya terus fikir, apa lagi aku boleh buat, apa lagi aku boleh buat. Walaupun masa pandemik COVID ni, saya masih berfikir apa lagi aku boleh buat supaya aku boleh sampai, aku boleh buat. Dan akhirnya kita, ya Allah sediakan platform-platform seperti Zoom lah, macam-macam and all those stuff, right? So itulah yang terus berlaku pada Abang Abu. Ada lain soalan ke sebelum kita nak masuk bab pada hari ini? Kita ada Adila Fauzi. Adila, apa you makan? Alright, boleh tak macam cerita keadaan cuaca di tempat anda? Saya nak awak komen keadaan cuaca di tempat anda. Apa cuaca? Keadaan saya di Kuala Lumpur, especially Setapak, dia sangat tenang. Dia tak panas, dia tak sejuk sangat. Dia dalam keadaan yang very nice. Satu keadaan yang very nice. Anda pula macam mana? Abang Nazli kat Melaka, kat Seremban macam mana? Syafiq dekat Penang macam mana? Apa keadaan cuaca, sebab kita nak tengok juga cuaca kita ni macam mana, kan. Sambil-sambil tu terima kasihlah kepada yang tekan love banyak ni. Alhamdulillah kita dah capai pun 1365, iaitu melebihi target Abang Abu 1000. Satu tepukan untuk anda kerana berjaya menjadikan hari ni kita capai 1360. Ya, kita akan bagi cycle kepada anda. Mungkin macam tak kuat cycle ni, kita nak kuatkan cycle. Kuat. Macam tu kita nak bagi DJ Horn. Kita juga nak jadi pasti. Kita nak jadi macam tu. Tapi apa-apa kan, tepukan terus pada anda semua. Okey, kita juga ada Halim Razak dekat sini dan Rafida AR juga ada kat sini. Boleh tak share bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Alright, cakap tempat saya mendung, tempat saya. Tapi kalau boleh lah, kan. Alright, Ipoh mendung, Seremban hujan, Johor Bahru mendung macam tu. Alright, cuba buat benda tu, cuba buat. Aku nak tengok orang komen tau. Kadang-kadang kita best juga tengok orang komen ni, kan. Okey, kita ada siapa ni? Padu Sirau, nenek kita, nenek modern, nenek IT. Nenek digital. Semangat AA yang bagi motivasi pada kami. Syukur Allah ketemukan kita. Please keep up your sharing for ilmu to us, insya-Allah. Doakan saya juga kerana bila kita jelas dalam apa yang kita nak bagi ni, akan datang berbagai perkara, right? Abang Abu nak kongsi benda ni. Dan semakin kita jelas, semakin akan kita dapat menemui benda ni. Jadi apa benda tu kita akan kongsikan. Sebentar lagi kita tengok. Kat Kajang mendung juga. Adila Fauzi dia duduk Kajang, dia cakap mendung juga. Seremban cerah. Alright, Alhamdulillah Seremban cerah. Kat Kajang mendung. Mana lagi? Siapa lagi ada kat sini? Tolong komen cuaca di keadaan ataupun cuaca atau keadaan di tempat anda. Panas ke, sejuk ke, mendung ke, cerah ke, hujan ke, apa. Tolong, saya nak just like tengok. Alright, tengok kita punya interaction. So, adakah anda ni orang-orang yang like akan sangat mempunyai sifat untuk berkomunikasi. Kita nak berkomunikasi, berinteraksi. Right, salah satu sifat ataupun salah satu faktor orang berjaya adalah ability untuk dia communicate. Alright, dia ability untuk communicate. Dia sentiasa nak communicate. Alright. Kita ada Gaya Ahmad di Singapura ni. Singapura hujan lebat. Hujan lebat. Alhamdulillah. Hujan lebat. Butterworth Alhamdulillah cerah. Shah Alam cerah. Alright, Shah Alam cerah. Kita punya tempat ni Setapak pun cerah. Alhamdulillah. Alright, dan hujan lebat di Singapura. Gaya Ahmad. Hujan lebat. Mudah-mudahan Kak Gaya tolonglah sama-sama doakan semua yang ada dalam grup kita ni pada hari ini. Dan juga adik-adik kita, Allah akan berikan kebaikan. Doakanlah, insya-Allah. Kita Padu Sirau, dia cakap ceras pun cerah. Akak Rin duduk ceras. Alright, duduk ceras, insya-Allah. Okey,
Dan yes, dah 9.40. Oh, sekejap je buang-buang berlalu. Okey, hari ni abang nak bagi satu topik. Kalau semalam kita cerita clarity to leads to power, tapi hari ni abang nak bagi tahu, the more clarity, the more powerful. The more clarity, the more powerful. Makin jelas apa yang kita nak dalam hidup kita, makin jelas dengan apa yang kita lakukan setiap hari dalam hidup kita, makin jelas dengan apa yang kita mahu di akhirnya, makin kita jadi lebih powerful. Dia jadi lebih powerful, alright? So itulah yang kita nak bincangkan. Sambil-sambil tu saya nak bagi Awan Najwa. Dia cakap, Assalamualaikum, saya daripada Sungai Buloh. Alright, Sungai Buloh. Sungai Buloh ni macam jauh juga. KL dan Selangor, dia cakap cerah. Kak Rosmawati, thank you very much. Alright, itulah yang abang nak bagi anda sebagai mukadimah dia. Alright, bila kita lebih power, kalau kita nak lebih power, dan kita pastikan kita lebih jelas, clarity yang lebih jelas, right? Lebih power, lebih jelas. Right, lebih jelas, lebih power. Lebih jelas, lebih power. Lebih jelas, lebih power. Jadi kita punya tugas adalah menjelaskan apa yang kita inginkan. Salah satu saya dah ajar daripada first day, manifestation dan juga bermuhasabah diri adalah perkara-perkara yang boleh menjadikan kita lebih rapat dan lebih dekat, dan akhirnya kita tahu apa sebenarnya yang kita nak. Apakah benda yang sangat kita inginkan. Yang inilah tujuan yang sebenarnya aku nak itu. Bila kita dapat benda tu, kita akan jadi extra power. Makin jelas, makin powerful. Makin jelas lagi, makin powerful. Tapi akan ada datang satu masa, awak akan dapat benda tu bila awak jelas sangat. Awak akan dapat benda tu bila dapat kekuatan yang luar biasa. Alright, tempat saya cuaca tenang, sejuk dan mendung. Halim Razak. Daripada mana Halim? Daripada mana tu? Cuaca tenang macam abang pun Alhamdulillah, cuaca di luar ni memang tenang hari ni, sejuk dan juga tak mendung, tapi dia sejuk. Dia tak mendung, Alhamdulillah. Okay, so apa yang abang pun nak bincangkan pada hari ini adalah mengenai topik. Bila kita jelas, bila kita mula nampak apa yang kita nak dengan sejelas-jelasnya. Kadang-kadang kita memang tak jelas sebab ada banyak benda, tapi bila kita semakin jelas dan semakin jelas, apa yang berlaku adalah satu benda yang selalunya menjadikan orang mula rasa benda tu macam tak boleh dapat. Makin jelas tapi dia akan mula rasa macam susahlah, tak boleh lah, aku tak boleh buat. Disebabkan akan juga disertakan dengan ujian dan cabaran dan dugaan. Ujian, cabaran, dugaan. Ujian, cabaran, dugaan. Kita akan dapat banyak dugaan, ujian dan cabaran. DUC and K. Untuk nak habiskan DUCK ni kita perlu knowledge. Kita perlu ada ilmu untuk kita menyelesaikan dugaan kita, ujian kita dan cabaran kita. Bila kita boleh selesaikan, kita akan bertambah powerful. Sebab tu dalam kita, bila kita sudah meletakkan satu impian, satu matlamat, satu goal yang kita dah letakkan, lepas tu kita makin jelas dengan goal kita, kita mula melihat lebih daripada apa yang kita nampak. Kita mula melihat lebih. Masa tu maksudnya kita dah dapat satu jelas sangat. Kita dah dapat clarity. Alright? And that leads to power. Kenapa? Bila kita dah jelas, akan datang ujian, babe. Akan datang cabaran, babe. Akan datang pelbagai benda yang cuba nak meletakkan awak keluar daripada matlamat awak ni. Dia cakap aku akan uji. Dia uji. Kita nak begini, dia uji dengan kita. Kita kadang-kadang macam, ya Allah, memang susah. Dan ada sampai ujian tu dia gini. Lala kita kalah. Kita kalah dan kita habis. Right, kita habis dan kita tak akan capai benda yang kita nak. Sebab tu, bila kita makin jelas, makin ada ujian. Alright, dugaan dan ujian tu apa bezanya? Alright, ujian ni boleh datang dalam pelbagai bentuk. Right, ujian ni pada saya, dia macam kita pergi periksa ujian. Maksudnya dia ada soalan susah, soalan senang. Ujian ni kita kena cari jawapan. Alright, ujian ni kita kena cari jawapan lah. Kan, bila kita ditimpa ujian ni, kita cari jawapan-jawapan dia lebih kurang sama. Kau ni cikgu bahasa kan, kau sengaja nak tanya aku macam ni kan. Dugaan, ujian dan cabaran. Nampak, dugaan, ujian, cabaran, dia lain. Alright, ujian ni adalah dia ada dugaan dan cabaran. Nampak, aku pusingkan kau balik. Ujian ni adalah dugaan dan cabaran.
Nampak? Ujian ni adalah dugaan cabaran. Dugaan tu pula apa? Dugaan adalah benda yang kita redha, kita terima, kita diduga. Kita diduga tau, kita terima. Cabaran adalah untuk kita melepasi dia. Dia datang, kita melepasi dia. Kita macam react tu benda tu. Tapi dugaan ni kita kena terima. Kita kena redha, kita kena accept dugaan ini. Nampak penjelasan dia. Ujian ada dua-dua. Ujian ada ujian yang baik dan ujian yang sukar. Dia macam ujian kekayaan, ujian miskin. Dua-dua ujian. Allah bagi ujian dengan ujian kekayaan. Dia bagi kau kekayaan, kepopularan, whatever lah, itu ujian. Dan dia juga boleh bagi ujian kemiskinan dan kau dihina dan sebagainya juga, satu ujian. Alright? Dan dua-dua ni, ujian ni kita kena, dua je, ujian ni kita kena ada bersabar atau bersyukur. Bersabar atau bersyukur. Alright, aku terangkan sejelas-jelasnya supaya kau faham, sebab inilah yang akan terjadi bila kita lebih fokus, lebih clear, lebih clarity, kita makin kuat akan ada ujian, dugaan dan cabaran. Dan soalan yang saya dapat ni adalah dugaan dan ujian tu apa bezanya AA? Saya terangkan sekarang. Ujian akan datang dalam pelbagai bentuk. Maksudnya ujian dari segi nikmat. Allah bagi nikmat sebagai satu ujian, dan Allah juga bagi satu kata orang tu mungkin bukan nikmat lah, apa dipanggil, berlawanan dengan nikmat, mungkin kesusahan ke something like that. Alright, jadi ini dua-dua adalah ujian. Dan bila kita diberi ujian, cara kita menangani ujian adalah dua. Kalau kita diberi nikmat, kita bersyukur. Dan kalau kita diberi satu ujian yang macam negatif tadi, kita bersabar. Jadi syukur dan sabar adalah untuk kita melalui ujian. Alright. Itu dah settle. Sekarang apa pula itu dugaan? Dugaan adalah benda yang kita tak boleh nak fight back. Dugaan. Contohnya, kita difitnah, kita dikeji, kita dicaci. Itu benda kita tak boleh nak macam fight. Sebab benda tu bukan under control. Orang cakap. Kan orang cakap itu, ini. Itu adalah dugaan. So, bila kita ada dugaan, kita redha. Kita terima dugaan itu dan kita berdoa pada Allah. Kita redha dan kita berdoa, ya Allah, kau berikanlah aku kesabaran, kau berikanlah aku semua benda-benda yang kita perlu untuk menghadapi dugaan. Alright, itu dugaan. Dan kita ada cabaran. Cabaran ni pula adalah untuk kita mengatasinya. Apa cara aku boleh mengatasi cabaran ni? Dia ada sedikit praktikal, sedikit benda yang kita plan dan sedikit aktiviti. Clear? Jadi inilah yang membezakan ujian, dugaan dan cabaran. Jadi kena faham benda tu, walaupun dia maksudnya lebih kurang sama, tapi kalau kita meneliti dia lebih mendalam, dia ada cara-cara untuk mengatasinya. Cara-cara untuk kita menjawab segala-galanya. Jadi ingat, Abang Abu pesan. Sebab apa? Bila kita menjadi lebih clear, lebih jelas dengan apa yang kita nak. Kita sangat jelas ni, babe. Masa itulah akan datang pelbagai ujian, babe. Kadang-kadang kerana jelas kita dapat benda yang sangat kita tak sangka. Kita dapat satu kekayaan yang luar biasa, satu kontrak yang besar. Jangan kita lupa, itu adalah masa untuk kita bersyukur dengan nikmat Allah. Dan macam mana kita nak bersyukur bila kita dapat? Kita boleh memberi, kita boleh bagi sebahagian kepada orang lain untuk sama-sama menikmati apa yang Allah bagi pada kita. Itu bila kita dapat dari segi nikmat. Kadang-kadang kita diuji dengan benda yang kita tak nak, benda yang macam kemiskinan, benda yang macam diuji macam-macam kan. Itu ujian yang itu pula kita kena buat apa? Kita hanya bersabar. Kita bersyukur dan bersabar. Kita bersyukur dan bersabar menghadapi ujian. Alright? Dah settle. Dugaan, aku ulang balik kau dirang, kau tak faham juga, aku tumbuk muka kau. Alright? So dugaan ni pula, macam saya cakap, benda yang kita tak boleh respon. Dugaan benda yang tak boleh respon. Mak ayah meninggal, nak respon macam mana? Kan? Dugaan ditarik mungkin pangkat. Ditarik kenikmatan. Alright? Itu adalah dugaan yang kita tak boleh fight balik. Kita kena redha. Kita kena terima dan berdoa. Redha dengan benda yang berlaku dan berdoa pada Allah, mudah-mudahan kalau ada kebaikan daripada ya Allah, Engkau berikanlah benda ni dan aku terima, redha ya Allah, mudah-mudahan dia adalah kebaikan untuk aku daripada apa yang Kau bagi. Dugaan yang aku terima ni. Itu dugaan. Cabaran lain.
Cabaran ni dia macam aktif sikit. You kena fight balik. Aku ada cabaran nak jual 10 ni. Macam mana aku nak jual 10? Alright, that's cabaran. So kita pun juga perlukan ilmu dan sebagainya. Jadi inilah konsep. Kalau kita tengok, the more clarity, the more powerful. Kenapa saya cakap you jadi more powerful? Because you belajar banyak benda. Nampak? Bila uji kita belajar something. Bila kita diduga, kita belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat dalam menerima dugaan ni. Dan bila kita ada cabaran, kita menjadi orang yang lebih kreatif dalam menyelesaikan cabaran-cabaran yang diberikan. Jadi inilah cara untuk kita mendapat kebaikan daripada clarity tadi. Jadi itulah topik pada hari ini yang Abu nak bagi supaya kita dapat menanamkan benda-benda akhirat. Apa yang menjadikan kita kuat sebenarnya dalam menghadapi dugaan, ujian dan cabaran adalah dalaman kita yang bersifat spiritual. Dalaman kita ni bersifat spiritual yang menjadikan kita boleh menahan sabar tadi, kita boleh bersyukur dengan nikmat Allah, kita menerima dengan reda, kita berusaha tanpa kita putus asa. Ini semua akan hanya berlaku bila kita ada dalaman akhiratnya. Kalau ada akhirat tu, dia akan berlaku. Tapi setakat kalau kita ada dunia saja, mungkin kita akan jadi lemah. Kita akan lemah sebab kita tidak ada keyakinan, kita tak ada satu panduan. Kita dalam kehidupan dunia melihat orang sana, melihat orang sini dan akhirnya kita akan rasa macam apa ni hidup ni dan sebagainya. Right? So saya harap apa yang Abang Abu bagi ni ada sedikit sebanyak. Mungkin kalau tak faham apa yang saya cakap ni, kita boleh bincangkan dekat sini. Itulah platform 9 hingga 10 ni untuk kita berbincang juga benda-benda macam ni. Right? Mungkin ada yang tak faham dan sebagainya, boleh tanya Abang Abu. Mudah-mudahan Abang Abu akan Allah ilhamkan untuk menjawab soalan-soalan anda ni semua. Right? So Dira Azman, macam mana? Engkau tanya, aku nak engkau jawab. Aku nak engkau komen. Okey tak? Kau faham tak? Atau kau ada benda yang kau nak tambah tak? Semua tu kau tanya, right? Okey, kita ada siapa ni? Nas Yaakob. Nas Yaakob ni adik-adik aku yang dah lupakan aku ni. Mana entah dia pergi, aku pun tak tahu. Alright, terima kasih kerana saksikan benda ni. Zubaida Abdullah dan Arya Yusma. Tak tahu daripada mana. Kalau anda menyaksikan benda ni, just komen anda daripada mana. Sebagai satu benda untuk saya. Hilya Fazlina, ni pun adik-adik yang lama juga. Saya rasa biar duit tak silap saya lah. Mungkin orang yang sama atau orang yang berlainan, saya tak tahu. Cuba kenalkan diri kalau anda pernah jadi adik-adik. Kita akan kekal adik-adik ya. Alright, Nazri Shah, salam Dira. Alright, and Sabrina L watching with you. Dan Dira Azman, dia cakap faham. Alright, dia cakap faham AA, thank you for explaining. Alright, so thank you for explaining. Faham apa ketiga-tiga. Bila kita more clarity become more powerful. How to become powerful? To manage that dugaan, ujian dan cabaran. Dugaan, ujian dan cabaran. Macam mana kita nak habiskan ni? Dengan K. Tambah belakang dia jadi dak. Dia jadi itik, babe. So K tu apa? Knowledge. You need to have knowledge to actually settle all these 3Ds yang kat depan. Iaitu aku tulis terus Okay, nampak? So kita ada ujian, kita ada dia gini. Kita ada dugaan, kita ada ujian, kita ada cabaran. Kita ada dugaan, ujian, cabaran akan datang bila kita jelas dengan apa yang kita nak dalam kehidupan kita. Tapi semua ni kita boleh habiskan dengan K. K itu apa? Knowledge. Jadi DAK. Jadi DAK. So dia punya akronim DAK. So kalau kita ada dugaan, ujian dan cabaran, kita boleh selesaikan dengan knowledge. Iaitu K. K itu knowledge lah. Alright, Alhamdulillah jelas apa yang Big Y yang Kak nak. Namun yang kerap hambat dari segi kekuatan stamina. Di sebalik usia 53 tahun, keluar berjalan guna payung bak tongkat. Memasak pun suami. Kita sekadar assistant chef. Dah Kak daripada Singapura. Alright, insyaAllah. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Ada orang tak boleh jalan pun. Ada orang yang terpaksa terbaring pun. Betul tak? Jadi jangan kita sedikit pun rasa macam apa kata orang tu, jangan kita rasa macam kita ni tak ada apa. Jangan duk komplain je. Bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi pun. Alright? Jangan sedih. Kita ni tak ada hak lah nak apa. Kita tak ada hak nak macam kata orang tu nak komplain lah. Tak ada hak lah, babe. Engkau punya apa ni, oksigen yang kau hisap ni pun yang kau sedut lah hisap lah. Sedut kan? Kita tarik hembus ni pun kau dah bayar ke? Free, babe. Itu je dah buat kau kena malu bila kau nak komplain. Kau kena rasa malu sangat bila nak kau komplain. Kau cakap tak cukup lah, itulah. Kau kena malu sebab Allah bagi ni, kau sikit pun tak boleh bayar balik. Kau tak malu ya minta benda-benda lain. Kau kena sentiasa bersyukur. Allah uji pun bersyukur. Alright?
Assalamualaikum. Sebab ujian Allah tu ada untuk kebaikan. Tu chapter lain. Tapi hari ni kita nak chapter dia, bila kita more clarity, kita akan jadi more powerful. Apa maksud dia? Bila more clarity, kita akan menarik benda-benda ni. Dugaan ujian cabaran. Dugaan ujian cabaran. Dugaan ujian cabaran. Kita akan tarik. Dan benda ni kita akan selesaikan dengan knowledge. Kita akan dapat knowledge baru, ilmu baru, kita kekuatan baru, dan ini akan menjadikan kita lebih powerful menghadapi banyak benda yang lain. Alright? So, Assalamualaikum AB dan AB, rindu semua. Alhamdulillah AB, bila kita yakin dan syukur rezeki itu daripada Allah. Sekarang saya jadi pengurus Ustazah Asma Harun, menguruskan dakwah, sampaikan sumbangan pada Asna. Alhamdulillah. Alright, Alhamdulillah. Kita ada siapa kat sini lagi? Kita ada Normaliza Musa. Apa khabar Normaliza Musa? Halim Limbu. Right, Halim Limbu. Dari tadi saya ada Halim siapa tadi? Halim Razak. Halim Razak mana tadi? Daripada Singapura. Halim Razak, dia daripada Singapura. Ramai juga daripada Singapura. Okey, Alhamdulillah. Okay, now kita sudah pun ke sesi yang paling last, alright. Dan seperti yang Abang Bu janji, Abang Bu nak bagi hadiah kepada anda yang boleh jawab soalan saya. Soalan dia tak semestinya apa yang kita bincang ni. Soalannya can be anything, alright, can be anything. More clarity, more power, lebih jelas, lebih power. Jelaskan apa yang kita mahu dan inginkan. Makin jelas, makin akan datang DUC. Dugaan, ujian dan cabaran, hadapi dengan knowledge. Yes, that's it. That summarize everything. Right, that summarize everything. Kalau kita tengok apa yang Adila Fauzi tulis tu adalah summarize apa yang Abang Bu cerita dalam hari ini punya topik ilmu wang dunia akhirat. Seperti saya cakap tadi, benda-benda knowledge tu adalah knowledge akhirat. Knowledge akhirat lah yang boleh menyelesaikan dugaan, ujian dan cabaran dunia. Alright, kalau kita tak ada knowledge akhirat, kita maka susah untuk kita nak menyelesaikan dugaan, ujian dan cabaran. Walaupun awak cakap apa logiknya. Hey, hello, ada benda tak ada logik lah babe. Engkau kena yakin saja, faham ke faham? Kalau engkau tak nak logik, kau nak cerita pasal logik, engkau pergilah cari sampai kau jadi orang gila. Orang yang nak cuba mencari logik Allah, dia akan jadi orang gila. Sebab tu kau jangan nak cuba cari logik, tapi terima kenyataan dan yakin dan terus kata orang tu berserah diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Kita ada Yana Adin juga ada kat sini. Alright, kita ada Suhaimi. Lambat kau masuk hari ni Suhaimi, kau miss big chunk of today's punya perbincangan, tapi kau boleh sentiasa rewind balik dan tengok balik. Kita ada SKIP daripada mana tu SKIP? Boleh just like comment daripada mana anda supaya saya tahu daripada mana reach program ataupun FB Live ni pergi. Kita ada Nisha Banu adik saya daripada Singapura. Nisha Banu, thank you for watching, insyaAllah. Alright, kita dah hampir ke penghujung rancangan dan saya nak bagi hadiah. Hadiahnya sangat-sangat istimewa. Alright, sangat-sangat istimewa yang awak boleh dapat daripada Abang Abu, insya-Allah, dan awak boleh dapat benda ni. Jadi saya nak tanya soalan, dan soalan ni kalau anda jawab, anda akan dapat sesuatu yang istimewa untuk anda gunakan. Alright, yes. Mail L, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mail L, daripada mana Mail L? Mail L daripada mana? Alright, kita dah nak dekat habis ni dan kita nak bagi soalan untuk jawapan yang awak nak. Alright, okey. Soalannya mungkin yang daripada dulu tau. Bukan yang hari ni je, mungkin daripada dulu atau yang akan datang. Akan datang tak boleh lah, nanti kau cakap apa benda pula Abang Bu ni, akan datang pun nak tanya, mana kita tahu. Tapi yang lepas-lepas ni juga mungkin saya boleh tanya juga. Alright, okey. Semalam, kita cerita pasal semalam. Semalam kita cerita pasal apa? Alright, semalam kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal clarity. Betul? Kita cerita hadir daripada MUA, Tim Zurich Takaful. Oh, right. Tim Zurich, apa khabar Tim Zurich? Answer senyum. Apa benda yang senyum pula ni semalam? Aku tanya semalam kita cerita apa, kau cakap senyum pula. Semalam kita cerita clarity leads to power. Betul? Clarity, lagi jelas, lagi power. Right, very good. Sekarang Abang Abu nak tanya, apa yang kita cerita sebelum semalam? Apa topik yang kita cerita? Apakah topik yang kita cerita
sebelum semalam? Tu soalan pertama. Dan apakah hashtag yang Abang Abu selalu pakai? Apakah hashtag yang Abang Abu selalu pakai? Saya nak awak komen dan saya nak tengok siapa komen paling tepat dan paling awal, dia akan menerima hadiah. Alright? Hadiahnya adalah satu best hadiahnya. Awak boleh gunakan ataupun boleh bagi pada orang lain, alright, untuk dipergunakan, untuk dia gunakan. Jadi hadiahnya adalah, alright, kita akan bagi tiket. Tiket ke seminar Abang Abu bernilai 199 pada 19 hari bulan 19 hari bulan 9 ni. Saturday, 19 hari bulan 9 kalau tengok. Alright, okey. Okey, saya kalau dapat jawab soalan dengan betul, dua soalan kena sama dalam satu jawapan saya nak dua. Awak tak boleh nak main-main, alright? Kira kalau alright, saya tanya bukan semalam, saya tanya, alright, saya tanya sebelum semalam, dan hashtag tu mesti betul, tak boleh suka-suka hati awak. Hashtag yang memang Abang Abu gunakan, hashtag apa dan apa yang saya bagi sebelum semalam. Hashtag yang saya gunakan selalu dan apakah yang saya, jadi saya nak, alright, hashtag tu dah ada depan mata kita. Kalau tengok depan mata kita, awak tengok saya punya video, hashtag tu dah ada kat sana. Hashtag benda yang mudah sekali, kan? Dan apa yang kita bincang sehari sebelum semalam, itu yang kita nak. Saya nak tengok siapa yang dapat jawab dua-dua ni dengan cepat. Mereka akan mendapat hadiah berupa tiket ke Garat Chuang Kuasai Wang Kuasai Kekayaan bernilai RM199 secara percuma. Alright, okay. Alright, kita nak bagi kepada anda, jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan benda ni. Hello. Alright. Okey, kita cari dua pemenang lah. Kita nak bagi dua pemenang. Alright, dua pemenang. Saya mencari dua pemenang. Saya nak tajuk yang kita bincangkan dalam hari yang sebelum semalam, dan apakah hashtag yang Abang Abu selalu gunakan. Kita ada 22,000 orang. Setakat ni dah jadi 21,000 orang. Dan saya nak awak jawab sekarang juga. Siapa jawab dengan betul, mereka akan dapat hadiah. Saya takkan bagi tahu, awak kena tulis siapa yang ni pasti akan dapat, insya-Allah. Alright, clear? Nak siapa Abang Handsome pula. Hello, hashtag tu dah ada kat depan mata kau, dengan apa yang kita bincang sebelum semalam. Kalau semalam kita cerita pasal clarity, hari ini kita cepat the more clear, the more clarity, the more powerful. Tapi sebelum hari semalam, apakah kita bincang? Satu topik yang kita bincang, dan Abang Abu bagi tahu macam mana kita nak dapatkan benda tu. Apa yang kita kena buat? Saya ada satu akronim. Apakah akronim yang saya gunakan hari sebelum tu? Apakah akronim yang saya gunakan hari sebelum tu? Alright, akronim saya gunakan untuk terangkan hari sebelum tu. Alright, itu dalam mencapai impian. Babnya lebih kurang mencapai impian, yang dah betul lah tadi kan. Adilah tu bab dia, mencapai impian. Tapi tajuk dia adalah akronim yang saya letak. Alright, dan hashtag adalah, awak dah tahu, suami cuba, wan cubaan yang baik. Hashtag nampaknya okey, ada 2 orang dapat hashtag yang betul, tapi itu tak melayakkan anda untuk menerima hadiah ni. So kalau nak hadiah ni, saya nak awak jawab apakah akronim yang saya gunakan pada perbincangan kita mengenai capai cita-cita ataupun impian tadi. Dan hashtagnya seperti dah ada terpapar dekat kita punya sesi. Kita ada masa yang kalau awak tak dapat, duit ni akan berganda, ataupun hadiah ni akan berganda ke minggu depan. Ataupun aku buat besok dia akan ganda ke esok. Alright, Dream dan You Must Be Abang Abu, Adilah Fauzi. Alright, Adilah Fauzi berjaya mendapatkan hadiah bernilai RM190. Dream dan best salah Zubaida, salah, hashtag tu salah. So kita ada Adilah, Adilah kita dapat tiket ke 199 tiket harga dia ke
KWKK pada 19 hari bulan, kita akan contact awak. Alright. Cara capai impian, you must meet Abang Abu. Alright. Okay. So since kita dah melebihi masa dan saya terpaksa tutup, so hanya seorang saja pemenang yang saya dapat pilih pada hari ini adalah Adila Fauzi dengan jawapan yang betul, dream. Alright, that is the acronym yang saya bagi pada minggu hari sebelumnya. Akronimnya adalah dream, decide, realize your potential, explore and activate as well maintain. Dan juga you must meet Abang Abu. That is my tag hashtag. Alright, hashtag Abang Abu adalah ni, nampak ni, you must meet Abang Abu, tu hashtag aku. Kenapa kau orang macam tak pandai-pandai pasal hashtag aku ni? Alright, okay. Itulah yang abang punya hashtag. So awak boleh get this hashtag. Alright, so lepas ni tahu hashtag Abang Abu, you must meet Abang Abu. Awak letak hashtag ni, awak dapat banyak kebaikan. Alright, okay. So tahniah Adila. Adila akan dihubungi untuk menerima tiket untuk ke program 19 hari bulan ni. Kita juga ada VIP datang. Awak dapat bertemu dengan VIP kalau awak hadir. Dengan harga 199 ni kita bagi pada anda, insya-Allah. Alright. So itu saja untuk hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua dan jangan lupa share kita punya video ni, share kita punya live ni kepada member-member, kenalan dan ramai rakan-rakan awak. Share sekarang. Ingat share saja dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang semua datang dan saya doakan mudah-mudahan perjalanan kehidupan anda semua Allah akan rahmati, akan berkati dan terus mencapai kejayaan yang luar biasa, insya-Allah. So itu saja daripada Abang Abu, sehingga kita jumpa esok hari dalam dunia akhirat, ilmu wang dunia akhirat, daripada jam 9 pagi hingga 10 pagi setiap hari di Facebook Abang Abu Mekanik Wang page. Alright, itu saja. Best.